billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajruzna idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dapat bertemu lagi kita pada pagi ini untuk kuliah subuh. InsyaAllah kita habiskan pukul 7, dibenarkan sampai setengah jam aja. Jadi untuk pagi ini kita akan sama-sama membaca surah Al-Bayyinah dan juga kita akan tengok dia punya tafsir surah ni lah. Jadi kalau tuan-tuan ada Al-Quran ataupun mungkin apps dalam handphone tu boleh tengok surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Ayat 1 hingga ayat 5. Jadi surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah ini disebut di sini surah Madaniyah. Seperti mana yang pernah saya sebut, dalam Al-Quran ini ada dua kategori surah. Pertama surah Madaniyah, satu lagi surah Makkiyah. Surah Madaniyah diturunkan di Madinah, surah Makkiyah diturunkan di Mekah. Ataupun ada pandangan kata bahawa surah Madaniyah ini surah yang turun selepas hijrah. Surah Makkiyah turun sebelum hijrah. Itu pandangan para ulama mengenai surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Kenapa dibagi pada surah Madaniyah dan surah Makkiyah ni? Sebabnya dikategorikan lah, mudah dikategorikan sebagai surah yang mempunyai tajuk ataupun tema ataupun dia punya kita panggil dia punya objektif, tema. Maksudnya apa? Contohnya surah Madaniyah ni banyak berkisar tentang hukum. Itulah. Surah Makkiyah ni lebih kepada akidah. Sebab apa? Sebelum hijrah itu ataupun ketika Rasulullah SAW di Mekah, ayat-ayat yang turun ataupun surah yang turun ketika itu menyebutkan tentang akidah. Akidah, iaitu cerita tentang akidah lah. Allah itu satu, percaya pada hari kiamat, begitu. Manakala surah Madaniyah ini surah-surah yang banyak menceritakan tentang dosa, tentang syurga, tentang neraka, tentang hari kiamat, keadaan dia macam mana, kan? Itu jadi ulama membahagikan surah-surah yang ada di
dalam Al-Quran kepada Madaniyah dan juga Makkiyah. Okey, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan kepadamu, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ubay bertanya, dia menyebut namaku kepadamu? Beliau menjawab, ya. Maka Ubay pun menangis. Dikatakan surah ini diturunkan dan ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, yang Rasulullah kata kepada Ubay bin Ka'ab bahawa Allah menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan surah ini kepada Ubay. Jadi Ubay pun menangis, terharu. Mungkin terharulah kerana namanya disebut. Ubay bertanya, dia menyatakan namaku, maknanya, wahai Rasulullah, Allah menyebut namaku ke? Begitu, ya, kata Rasulullah. Ubay pun menangis. Itu antara kisah di sebalik surah ini. Okey. Berkenaan dengan surah Bayyinah. Bayyinah ni bukti, keterangan. Bayyinah, bukti ataupun keterangan. Okey, kita lihat ayat-ayat yang kita baca ni tadi, ayat 1 hingga ayat ke-5. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahlil kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agama sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Al-Bayyinah itu keterangan. Jadi dalam ayat yang pertama ini Allah menyatakan bahawa yang orang-orang kafir itu dia mendakwa, mereka mendakwa. Siapa orang kafir ini? Iaitu ahlul kitab dan orang musyrikin. Mereka mendakwa bahawa mereka ini tidak akan meninggalkan agama mereka yang mereka sedang anuti itu sehinggalah didatangkan kepada mereka al-bayyinah, iaitu keterangan. Keterangan. Nanti mungkin kita akan jumpa apa maksud bayyinah tu, belum sampailah. Nanti saya akan nyatakan. Jadi ayat pertama ni ialah Allah SWT merakamkan kisah tersebut ataupun situasi yang mana orang musyrikin, orang ahli kitab, iaitu mereka yang kufur ini, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sehinggalah didatangkan kepada mereka itu al-bayyinah, iaitu keterangan, bukti. Di dalamnya yang terdapat kitab-kitab yang lurus. Disebut Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Okey, apa itu bayyinah? Yaitu seorang rasul dari Allah SWT yang membacakan lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Jadi al-bayyinah di sini, satu kita dapat bahawa al-bayyinah itu adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebagai bukti, sebagai keterangan, sebagai penjelasan al-bayyinah. Bayyin ni maksudnya jelaskan, keterangan, menjelaskan, clarify, menjelaskan. Okay. Jadi disebutkan dalam ayat yang kedua ini, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Orang-orang kafir, musyrikin dan ahli kitab ini sebenarnya
di dalam suhuf, di dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu, suhuf Ibrahim wa Musa. Kalau kita baca surah Al-A'la tu, suhuf Ibrahim wa Musa. Di dalam suhuf ini ataupun di dalam kitab ini, kitab-kitab itu telah menyebutkan bahawa memang akan ada datang seorang rasul, seorang utusan. Ini telah diberitahu dalam suhuf Ibrahim wa Musa. Dan ketika itu tidak dipanggil agama Islam, dipanggil Hanif. Mana tadi? Hanifah Muslimah. Okey, belum sampai lagi juga bawah. Agama Hanif. Maknanya di dalam suhuf Ibrahim dan Musa ini telah dinyatakan bahawa akan datang seorang Al-Bayyinah ini, iaitu seorang Rasul minallah, yang datang daripada Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang disebut di dalam kitab-kitab mereka itu. Mutahharah ni apa? Yang suci, yang suci, dari Allah yang membacakan lembaran yang disucikan, suhufun mutahharah. Jadi dekat sini disebut suhufan mutahharah itu, kalau kita baca dalam tafsir ini, dia kata adalah Al-Quran. Rasulun minallahi yaslu, yang membacakan suhufan mutahharah, yang akan membawa Al-Quran. Tapi sebab ketika Musa Ibrahim tadi dia suhuf kan, jadi maksudnya disebut itu suhuf itu adalah Al-Quran lah. Dalam ayat ini Rasulun minallahi yaslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, kitab yang lurus, di dalamnya terdapat isi-isi tauhid. Jadi dalam suhufan mutahharah ataupun dalam Al-Quran, sebab itu kita kena tengok tafsir tuan-tuan, supaya kita faham apa yang dimaksudkan bayyinah, siapa itu bayyinah. Kemudian suhufan mutahharah di dalam ayat yang kedua ini merujuk kepada Al-Quran. Fiha, pada Al-Quran itu, kutubun qayyimah, kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus, iaitu terkandung di dalam Al-Quran itu apa yang disebut dia punya isi dia lah, yang ada pada suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Maknanya Al-Quran ini mengandungi apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kandungan dia bukanlah ayat-ayat tu, tetapi kandungan dia punya message dia ada di dalam Al-Quran. Sebab itu saya sebut awal tadi, walaupun ketika zaman Nabi Adam sampailah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Islam itu tidak dipanggil Islam, tapi dipanggil agama Hanif, agama yang lurus. Sebab apa? Dia punya mesej dia sama, iaitu la ilaha illallah, Allah itu hanya satu. Kalau kita baca sirah Nabi pada Adam sampailah Ibrahim, sebelum Nabi SAW, dia punya akidah dia adalah Tuhan yang satu. Nampak sama, jelas. Okey, cuma di hukum hakam syariahnya tu mungkin berbeza. Tak adalah sembahyang 5 waktu, ada katanya puasa, tapi tidaklah macam puasa kita ni, ada dia punya syariah dia. Jangan minum arak, jangan berzina, itu adalah syariah dia. Mungkin ada perbezaan ikut kesesuaian zaman, tapi dari aspek akidah sama, menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah SWT. Okey. Jadi kalau kita baca dia punya tafsir ini, dikatakan di sini, adapun ahlul kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tadi kita dah sebut tadi, allazina kafaru min ahlil kitab. Siapa itu ahlul kitab pula? Dalam tafsir ini kata ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan yang dimaksudkan dengan orang-orang musyrik
adalah penyembah berhala dan api, baik dari masyarakat Arab ataupun bukan masyarakat Arab. Jadi dekat sini ada dua golongan. Orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang kufur, ada dua golongan. Satu dipanggil ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ada kitab Taurat, Injil. Pada mereka ada Taurat dan Injil. Dan satu lagi musyrikin. Dan yang dimaksudkan orang musyrikin ialah orang yang menyembah berhala. Jadi kalau kita boleh kategorikan agama ni dalam dunia ni, begitulah. Satu ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Satu lagi orang musyrikin, iaitu menyembah berhala, api, ataupun menyembah sesuatu lain selain daripada Allah. Musyrikin maknanya mengongsikan, kongsi. Musyrik, syarikat. Syarikat itu kan kongsi, kan? Syarikat apa? Syarikat jual kapal ke Enco, kan? Syarikat tu maknanya perkongsian. Kalau seorang dia tak panggil syarikat. Jadi musyrikin ini makna kongsi. Maknanya berkongsi itu patutnya yang disembah itu hanya Allah SWT satu. Tetapi ada pula benda lain yang disembah. Jadi kan sudah disyirikkan. Itu datang perkataan syirik. Telah dikongsikan, mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Maknanya sepatutnya Allah semata-mata yang disembah. Tetapi apabila berlaku syirik ini tadi, ada benda lain, ada perkara lain yang diutamakan, mungkin sama taraf dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, riak ni kan, riak menunjuk-nunjuk ni disebut sebagai syirik khafi, asyirikul khafiyun, syirik yang tersembunyi. Riak, perasaan riak menunjuk-nunjuk show off tu, yang disebut syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi lah. Kenapa? Sepatutnya kita beribadah itu kerana Allah. Usalli pada zuhri al-farakan lillahi ta'ala. Tapi sebahagian daripada manusia sembahyang kerana nak apa? Nak menunjuk-nunjuk. Nak tunjuk kepada orang, aku ni baik, aku ni taat, derma. Patutnya kerana Allah SWT. Tetapi ada terselinap terselinap dalam hati nak menunjuk-nunjuk. Sebab itu dah ada dua tujuan. Patutnya tadi lillahi ta'ala, tapi sudah ada tujuan lain. Jadi sudah mensyirikkan tujuan yang pertama kerana Allah tadi. Sebab itu dalam kitab yang kita baca, kitab hadis arba'in itu, uraian tentang innama a'malu binniyat, itu hadis tu kan. Di situ ada hujah uraian tentang niat dan juga kaitan riak itu dengan syirik yang khafi. Kalau sembah orang tu sembah berhala, kita nampaklah memang dia jali jelas. Okey. Tapi kalau riak ni tadi kan dia terselinap, saya sebut terselinap, terselindung di dalam hati. Jadi kita kena hati-hati. Sebab itu kalau ulama tasawuf ini ataupun ahli tasawuf ini ataupun kita lah ahli ibadah ini, kita kena berjaga-jaga dengan perkara riak ini, tuan-tuan. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk datang surau. Tetapi setan ni, setan ni dia pandai. Kalau orang yang malas nak pergi surau ke, nak semayang ke, dia bisik-bisik kat telinga kau, jangan bangun dah, ini hari Jumaat, cuti, tidur je lah, semayang tu nanti pun boleh, kalau tak pun tak apa. Itu untuk orang yang lihat nak semayang, nak bangun subuh. Kita ni ahli masjid lah katanya, ahli surau ni, hati-hati dengan permainan syaitan syirik ni. Dia kadang-kadang dia suis kat situ. Kita datang surau kan, start motor pagi-pagi, start kereta, buka pagar kan, mesti orang tahu aku pergi surau ni. Jangan main-main. Selain daripada syirik itu ada apa? Ada ujub, ada takabur. Ini 3 serangkai. Sakit kencing manis, jantung, darah tinggi, serangkai. Itu sakit fizikal.
sakit dalam, sakit jiwa, sakit mazmumah, akhlak mazmumah, syirik Allah SWT, riya, takabur, ujub. Satu lagi sum'ah. Sum'ah ni suka kalau orang kita puji kita, sum'ah, suka nak dengar, sami'. Kau ni baguslah. Suka. Kalau yang ni tadi, riya ni show off, nak menunjuk-nunjuk. Ta'ajub, ujub, ta'ajub dengan diri sendiri, heran. Heran betul aku tengok aku ni. Heran betul aku tengok aku ni, pandai pula. Dalam pandai, handsome pula tu. Contoh gitulah. Kan, ujub. Rasa sok sendiri. Mudah cakap orang sekarang ni. Ujub. Hairan dengan diri sendiri. Ujub dengan diri sendiri. Kenapalah aku ni boleh hebat macam ni? Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita kena jaga, tuan-tuan. Ini penyakit-penyakit. Kalau tuan-tuan baca kitab tasawuf ataupun Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali sangat menekankan perkara ini sebab dia merosakkan amal. Dia merosakkan amal. Okey, kita balik semula pada kitab ni, tafsir ini. Jadi dia kata ada dua golongan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, dan satu lagi ialah orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah api ataupun menyembah apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mujahid mengatakan bahawa mereka munfakina, tidak akan meninggalkan, artinya mereka tidak akan berhenti sehingga kebenaran nampak jelas di hadapan mereka. Al-bayyinah, munfakina, maksudnya tidak akan, mereka ni tidak akan, begitulah, tidak akan meninggalkan. Demikian itu pula yang dimukakan oleh Qatadah, sama, pandangan Mujahid ni tadi, munfakina, iaitu tidak akan sekali-kali meninggalkan agama mereka hatta ya'tiyahumul bayyinah, sehingga mereka itu diberikan, ditunjukkan, dijelaskan, dihadapkan, disokokkan dengan al-bayyinah, keterangan, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir, ahli kitab, orang musyrikin, mereka ini tidak akan meninggalkan agama mereka, disebut di sini, sehingga datangnya bayyinah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran yang disucikan, suhufam mutahharah. Jadi sebab itu dalam ayat surah apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan disentuh Al-Quran itu oleh orang-orang yang suci. Sebab itu ada pandangan ulama daripada ayat itu, kita tak boleh sentuh Al-Quran kalau tidak berwuduk. Ini pandangan ulama. Tetapi ada juga yang kata tak apa, boleh. Jadi tuan-tuan boleh pilihlah mana satu. Tapi kalau kita ambil zahir ayat itu, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang mutahharun, orang yang suci. Jadi ada pandangan ulama kata saya sebut tadi, tak boleh sentuh Al-Quran kalau tak ada wuduk. Tapi ada pandangan kata boleh. Jadi maksudnya boleh. Tuan-tuan pilihlah. Kalau yang lebih detail lagi, dia kata kalau Al-Quran itu berada dalam keadaan yang hina, entah jatuh ke, berterabur ke apa kan, kena air apa kan, jadi kita selamatkan, boleh tanpa wuduk, tak payah ambil wuduk dulu, terus dia selamatkan Al-Quran tu, letak tempat yang tinggi. Begitu. Ada yang kata mutahharun itu orang-orang yang bersuci, orang Islam saja. Nampak tak? Jadi inilah kita panggil keluasan Islam. Dulu mula awal-awal tu, masa kita belajar di sekolah, ustaz kata tak boleh pegang, kita pun ambil wuduk, alhamdulillah. Tapi ustaz, kalau Quran ni jatuh ke apa ke, boleh. Maksudnya ada kerenganan kat situ. Islam ni dia tengok situasi juga, keadaan-keadaan tertentu yang mudarat, musyaqqah ni apa, yang sukar. Mudarat itu yang mudarat lah, yang membahayakan. Jadi Islam itu luas, fleksibel, luas dan luas, fleksibel. Okey. Jadi
Disebut dalam sini Al-Quran itu mutahharun, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad dan Al-Quran, yang baginda sallallahu alaihi wasallam bacakan, yang sudah tertulis di Malaul A'la, Malaul A'la, di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran itu terdapat isi kandungan kitab-kitab yang lurus, kitab-kitab yang terdahulu. Jadi maknanya mesej Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu diturunkan, Taurat, Zabur, Injil, ada di dalam Al-Quran. Dia punya mesej dia. Bukanlah ayat-ayat yang ada tu. Sebab Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya Al-Quran ini dijaga, Allah yang turunkan, nahnu nazzalna Al-Quran, dan wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memelihara. Tetapi kitab-kitab yang lain tidak ada jaminan seperti itu. Sebab itu kita percaya, orang Islam kita percaya bahawa Taurat, Zabur, Injil memang ada. Kan rukun iman, kan, percaya kepada kitab-kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, ada 4. Yang ini kita percaya bahawa memang wujud kitab-kitab ini yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kita percaya yang itu. Tetapi tidak ada pengesahan bahawa kitab yang ada, ialah kalau mereka kata Bible itu ialah Injil, itu benar-benar datang daripada Allah SWT. Kalau tuan-tuan rajin-rajin baca ataupun dengar dekat YouTube, siapa? Allah bersama lupa saya, ataupun Zakir Naik pun boleh lah. Ada sebelum tu awal lagi, siapa nama dia? Allah bersama. Ya, siapa? Ahmad Didat, betul. Terima kasih tuan. Ahmad Didat. Dia mengupas bahawa Al-Injil itu bukan semata-mata kalam Allah. Di dalam itu telah bercampur dengan Luke, John, Saint, iaitu penulis. Kalau macam kita boleh nisbahkan, maknanya Injil itu sudah bercampur-campur. Ada yang cerita daripada sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi lah, sahabat Nabi Isa, Musa, dia cerita masuk ke dalam buku tu. Dia dah bercampur-campur. Ada yang kalam Nabi sendiri, Nabi Isa, Nabi Musa sendiri masuk dalam itu. Ada kalam sahabat dia tadi, ada kata-kata Allah disebut di situ. Jadi sudah tidak autentik, sudah tidak tidak autentik ni, tidak sahih lah. Dia sudah bercampur-campur, kan? Berbanding dengan Al-Quran sendiri, sebab itu ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat menulis Al-Quran. Tak ada dalam Al-Quran dia disebutkan. Kalau ada, kena padam. Sebab apa? Tak nak bercampur. Ketika itu Al-Quran masih turun, dan juga kalam Nabi direkodkan oleh para sahabat. Masa tu mereka tidaklah macam kita hari ni, merekod tu ada rakaman, ada alat. Jadi dia menulis. Sebab itu Al-Quran mula ditulis pada zaman Abu Bakar. Ketika Islam telah tersebar luas, Khalifah Abu Bakar, mana selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita dengar pada peperangan yang Uhud, yang 70 hafiz Al-Quran syahid tu kan, daripada situlah sudah mula ada keperluan untuk sahabat daripada awal itu sudah mula ada menulis Al-Quran, tapi memang Rasulullah SAW suruh padam, suruh musnahkan. Sebab apa? Dia tidak mahu bercampur-campur. Begitu juga dengan hadis. Hadis ni disusun oleh para ulama kita, Bukhari, Muslim, Abu Daud, ini mereka yang menyusun hadis itu. Bukan pada zaman Nabi ada disusun-susun begitu, tidak. Tetapi berlaku selepas empire Islam ini, Islam ini tersebar luas, orang nak rujuk dan sebagainya,
Dan kita punya ta'ajub itu kepada penulis-penulis hadis ini, pengumpul-pengumpul hadis ini, bagaimana mereka memastikan bahawa hadis itu hadis benar-benar kalam daripada Rasulullah SAW, ditulis tu. Yang contohnya innama amalu binniat. Siapa yang cakap ni? Kau dengar siapa cakap? Aku dengar daripada orang ni. Dia pergi ke jumpa orang tu. Engkau jumpa dia mana? Jumpa orang atas tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik, an Ubay bin Ka'ab. Kan itu semua dia punya susur galur tu sampai ditulis sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan putus tu, disebut mutawatir. Panjang jumpa macam kita kan. Ya, aku dengar ada begini-gini, siapa cakap? Entahlah, aku pun tak tahu lah siapa cakap. Aku dengar je. Kan tak sahih berita tu. Kan? Jadi bayangkan tak terputus tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil hadis sahih lah. Kalau yang terputus, ada yang macam datuk, tak jumpa datuk terus jumpa cucu kan. Daripada orang perawi pertama, kedua tu macam ada gap, umurnya jauh jaraknya. Kan? Kat situ ada ada hadis tu jadi kurang lah. Jadi hasan ke dhaif ke macam itu. Jadi nak memastikan bahawa apa yang disampaikan itu benar-benar datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Dia punya, saya sebut tadi, ta'ajub. Hairan kita tengok sistematik mereka buat ni. Jadi pada hari ini kalau ada orang yang menolak kitab-kitab yang sudah autentik begitu, maka kita kena tanya dia lah balik kan, apa hujah dia nak. Sebab apa? Setiap periwayat perawi hadis itu ada pula dia punya perbincangan dia, siapa ni. Contohlah Abu lah nama dia kan, contoh Abu lah. Tengok dia punya sahsiah dia, ada syarat-syarat tertentu. Ingatannya kuat kan, tidak fasik. Subhanallah tuan-tuan. Ini kerja, saya ingat bukan kerja biasa-biasa. Bukan kerja biasa-biasa punya kerja lah. Dah mati dah kan. Okey, jadi insya-Allah kita sambung lah pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dapat kita sama-sama manfaatkan untuk kita jadikan tauladan dan juga sempadan. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.